Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Izzuddin bin Hamizi, akan menerangkan buku saya yang bertajuk Accumulation dan Distribution. Seterusnya, dedikasi. Pertama dan selamanya, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan kurnianya, saya dapat menyiapkan buku pejuang saham saya yang bertajuk Accumulation dan Distribution ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, sekalipun penghargaan ditujukan khas buat profesor saya, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah, kerana membantu saya dan memberikan saya tunjuk ajar sepanjang tempoh pembelajaran saya. Seterusnya, selain itu juga saya ingin mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya kerana memberikan bantuan dan maklumat tentang proses-proses penghasilan buku pejuang saham ini. Dan sesungguhnya segala kesilapan daripada saya sendiri dan yang baik itu datang daripada Allah SWT. Seterusnya, isi kandungan. Di dalam buku ini terdapat beberapa isi-isi penting, antaranya definisi accumulation dan distribution, isyarat accumulation dan distribution, cara penggunaan di trading view, kelebihan dan kelemahan, kaedah pengiraan, dan indikator yang boleh digunakan bersama indikator accumulation dan distribution. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan pengasas indikator accumulation dan distribution. Pengasas indikator accumulation dan distribution diasaskan oleh Mark Chaikin dan diasaskan sekitar tahun 1980-an. Tujuan penghasilan indikator accumulation dan distribution ini adalah digunakan untuk menentukan aliran wang masuk dan keluar bagi sesuatu security. Selain itu, ia membantu meramal perubahan harga pada masa depan dengan menggunakan hubungan antara harga dan jumlah aset. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud accumulation. Accumulation adalah kawasan pada carta harga dan volume yang terdiri daripada pergerakan saham yang kebanyakannya tidak bergerak dan terlihat oleh banyak pelabur atau penganalisis teknikal untuk menunjukkan peluang pembelian yang berpotensi. Ini terbahagi kepada dua, iaitu accumulation ini boleh dibahagikan kepada dua keadaan, iaitu berkaitan dengan individu dan stok. Bagi individu, ia bermaksud seseorang itu telah membeli saham pada setiap penurunan dan mengumpulkan setiap unit saham syarikat tersebut. Bagi stok, ia merupakan sentimen keseluruhan pasaran terhadap saham tersebut, dengan ia menunjukkan bahawa stok telah mendapat lebih banyak pembeli berbanding dengan penjual. Selain itu, pelabur menambah pembelian ketika kedudukan harga pasaran bergerak ke kawasan harga yang lebih menguntungkan. Pelabur besar tidak mampu untuk mengekalkan kedudukannya, jadi mereka perlu mengumpulkan dan menghitung kedudukan dari masa ke semasa dan memberi tekanan kepada pelabur yang lain. Seterusnya, maksud distribution. Distribution merujuk kepada sekumpulan besar saham yang dijual dengan teliti ke pasaran saham secara beransur-ansur dalam kuantiti yang kecil sehingga memenuhi pasaran dengan pesanan jualan untuk menurunkan harganya. Distribution juga merujuk kepada keadaan yang mana harga didapati sudah berada pada harga kemuncak dan mula melepaskan pegangan saham tersebut. Momentum kenaikan harga akan berkurangan dan menghilang disebabkan aktif pelepasan saham oleh mereka. Kebiasaannya pembeli yang lewat cut loss akan menanggung kerugian pada ketika ini. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi garis accumulation dan distribution. Berikut merupakan contoh bagi garis accumulation dan distribution bagi saham Top Glove.
Secara ringkasnya, garis accumulation dan distribution adalah sebuah indikator yang berasaskan volume dan penawaran, iaitu demand dan supply. Fungsi indikator ini adalah untuk menentukan waktu yang sesuai untuk mula membeli dan menjual saham yang dimiliki oleh seseorang penabung. Indeks diukur apabila perubahan harga yang dinyatakan meningkat. Jumlahnya disebabkan turun dan naik sesebuah harga. Itu dipengaruhi oleh para sesebuah indikator. Seterusnya, garis indikator accumulation dan distribution ini digunakan untuk menguji dan mengesahkan sesuatu harga dengan merujuk sudut pembetulan volume perdagangan yang betul dan tepat. Apabila garis accumulation dan distribution mula meningkat, bermakna pelabur mula membeli atau mengumpul security. Hal ini kerana bahagian volume dagangan adalah berkaitan dengan pergerakan harga terbalik. Apabila indikator mula jatuh, penjualan atau peruntukan untuk security boleh dimulakan pada masa ini. Seterusnya ialah isyarat accumulation dan distribution. Terdapat beberapa pilihan dalam menentukan isyarat indikator accumulation dan distribution. Antaranya ialah dengan menggunakan kaedah divergent dan convergent, kaedah corak-corak analisis dan juga penentuan arah aliran. Namun, kaedah divergent dan convergent adalah yang paling tepat dan paling popular di kalangan para pelabur. Namun begitu, ianya bergantung juga kepada percanggahan antara nilai-nilai harga dan juga penunjuk indikator tersebut. Yang pertama, saya akan menerangkan divergent dan convergent. Divergent selalunya muncul di tempat perubahan trend, pada awal perubahan peningkatan atau di akhir kejatuhan sesuatu saham. Ia boleh digunakan untuk memasuki perdagangan. Divergent juga dilihat pada carta yang terdapat dua puncak. Yang pertama akan kelihatan lebih rendah daripada yang kedua. Apabila melihat kepada garis penunjuk, kita akan melihat dua puncak juga. Akan tetapi, puncak pertama akan lebih tinggi daripada puncak yang kedua. Berikut adalah contoh corak bagi divergent. Seterusnya, convergent juga merujuk kepada prinsip yang sama tetapi agak berbeza sedikit. Berdasarkan carta, puncak pertama sedikit lebih tinggi daripada puncak yang kedua, manakala pada penunjuk garis kita akan melihat puncak pertama akan lebih rendah daripada puncak yang kedua. Sekiranya kita melukis dua garis di antara puncak-puncak tersebut, masing-masing garis itu akan kelihatan tidak selari. Sekiranya berlaku convergent, situasi ini dinamakan sebagai pengumpulan. Berikut adalah contoh trend bagi convergent. Yang kedua ialah corak analisis. Kebanyakan corak analisis teknikal untuk menentukan indikator ini agak susah untuk dicari daripada melihat carta harga sahaja, kerana kebanyakan corak menggunakan petunjuk yang kelihatan yang seperti garis. Antara corak-corak analisis yang boleh digunakan untuk menentukan indikator accumulation dan distribution adalah dengan menggunakan kaedah head and shoulder, double top, reversal head and shoulder dan double bottom. Kebanyakan petunjuk selalunya tidak diulang pada carta linear dan carta palang. Berikut merupakan contoh-contoh corak analisis teknikal lain bagi accumulation dan distribution. Yang pertama adalah head dan shoulder. Corak head dan shoulder adalah corak pembalikan tepat yang boleh digunakan untuk memasuki sesuatu kedudukan dagangan yang mengalami penurunan harga selepas trend naik. Dalam corak ini, ia terdiri daripada tiga puncak, yang mana puncak tertinggi berada di tengah-tengah,
yang dikenali sebagai head, manakala dua puncak di tepinya dikenali sebagai shoulder. Garis yang menghubungkan dua lembah adalah dipanggil neckline. Ketinggian bahagian tinggi terakhir boleh jadi lebih tinggi daripada yang pertama, akan tetapi tidak boleh tinggi daripada kepala. Semakin dekat dua harga pada bahagian luar tertinggi, semakin tepat coraknya. Apabila corak ini terbentuk, harga akan jatuh di bawah neckline atau di bahagian support. Ia merupakan isyarat jual bagi pelabur-pelabur. Jangkaan penurunan akan terus berlaku, akan tetapi harga berkemungkinan akan pulih pada garis neckline yang mana ia dianggap sebagai aras resisten, namun kebiasaannya akan terhenti berhampiran aras tersebut. Antara berikut merupakan contoh corak bagi head dan shoulder. Kita dapat lihat terdapat tiga puncak pada garis accumulation dan distribution, yang mana head lebih tinggi daripada dua shoulder. Seterusnya, bagaimana kita hendak mengenal corak head dan shoulder? Pada titik teratas terdapat kenaikan harga dan kemudian ia akan jatuh. Selepas itu harga akan kembali naik dan menjadi lebih tinggi daripada puncak sebelumnya, kemudian kembali jatuh balik. Hal ini dinamakan head. Kemudian harga akan naik untuk kali ketiga, tapi tidak dapat menandingi ketinggian yang kedua. Seterusnya ia akan jatuh kembali. Satu puncak dan dua ketinggian yang lebih rendah ini adalah merupakan corak pembentukan head dan shoulder bagi corak analisis teknikal. Seterusnya adalah double top. Double top adalah antara corak yang paling popular juga dalam perdagangan. Ia merupakan corak yang boleh dipercayai dan boleh digunakan untuk memasuki dagangan ketika aliran menurun selepas trend menaik. Double top terdiri daripada dua puncak. Terdapat tahap yang hampir sama dengan lembah di antara mereka yang seterusnya akan membentuk neckline. Puncak kedua tidak memecah di tahap atas puncak pertama, jadi harga akan diuji semula di tahap ini dan cuba mencapai ketinggian yang lebih tinggi tetapi gagal. Seterusnya, double top kelihatan seperti dua ketinggian yang terbentuk dalam keadaan satu demi satu. Secara teorinya, pembeli akan mendorong kenaikan harganya ke tahap tertinggi. Kemudian, sebahagian dari mereka akan mula mengunci dan hold kedudukan mereka sehingga harga menurun. Pada ketika ini, sebilangan latecomers akan memotong dan menaikkan kembali harga ke tahap yang sama. Kemudian, apabila pembeli pertama mula mengambil untung, harga akan mula menurun sedikit demi sedikit dan pelabur yang tidak terlibat dalam mengambil untung akan menutup kedudukan pasaran mereka ketika ini dalam keadaan kerugian atau keuntungan minimum. Akibatnya hasil mereka akan menurun dan trend akan berubah. Berikut merupakan contoh bagi double top. Penanda arah sokongan dalam situasi ini adalah rendah kerana terbentuk di antara dua bahagian bawah. Ini kerana ia merupakan permulaan untuk berdagang dan untuk mengira sesuatu potensi perdagangan. Seterusnya, reversal head dan shoulder. Pelabur juga mungkin mengalami keadaan reversal head dan shoulder. Corak ini kebiasaannya muncul di bahagian bawah trend dan ke bawah. Reversal head dan shoulder dicipta dengan membentuk bukit diikuti dengan bukit yang lebih rendah dan akhirnya bukit yang lebih tinggi. Untuk memasukkan corak ini ke dalam perdagangan, pelabur perlu menunggu di neckline ataupun melihat semula garis leher yang mungkin berpotensi. Sasaran boleh dianggarkan dengan mengukur ketinggian corak.
iaitu mengukur daripada neckline ke head dan memaparkan corak ini ke bawah. Kebiasaannya pada tahap ini ia akan berhenti di atas garis neckline atau di atas bahu kanan. Ini kerana corak reversal head dan shoulder adalah versi yang memberikan info kenaikan corak analisis yang terbentuk selepas aliran menurun. Bagaimana hendak mengenal corak reversal head dan shoulder? Untuk mengenali corak reversal head dan shoulder, mesti terdapat aliran pada trend tersebut. Jika trend volume menurun, ia dikaitkan dengan pergerakan ke bawah ke arah dari arah kepala yang menunjukkan amaran. Pembalikan yang berlaku diisyaratkan apabila bahu kanan lebih besar daripada bahagian bawah sebelumnya, iaitu atau kepala. Jika trend volume meningkat, ianya dikaitkan dengan closing yang mana ia akan pasti di atas garis leher yang menunjukkan berakhirnya arah aliran menurun dan bermulanya arah aliran menaik. Berikut adalah contoh bagi corak reversal head dan shoulder. Seterusnya adalah double bottom. Bagi pelabur yang ingin mendapatkan lebih kepastian tentang indikator accumulation dan distribution, mereka boleh memasuki aliran dagangan ketika menurun dari bahagian yang kedua. Sasaran ini boleh dianggarkan dengan mengukur ketinggian corak dengan melanjutkan dari bawah, melanjutkan ke bawah dari neckline. Double bottom adalah contoh bagi versi aliran menaik yang terbentuk selepas aliran menurun. Nama lain bagi kaedah double bottom adalah dagangan 2618. Dengan menggunakan peraturan tertentu, kita dapat mengenal pasti corak, termasuklah di mana untuk masuk dan keluar daripada perdagangan. Bagaimana hendak mengenal corak double bottom? Double bottom juga hampir sama dengan double top. Ia kelihatan seperti dua posisi terendah berikutnya dengan jurang kecil di antara yang tertinggi. Ketika penjual mengawal pasaran mereka dan mendorong harganya ke bawah, apabila sampai ke bawah, beberapa penjual gelombang pertama mula menutup posisi mereka yang tinggal dan ketika itulah harga akan mula meningkat. Ketika ini tahap rintangan adalah tinggi, manakala di antara keduanya adalah rendah. Untuk mencapainya, harga perlu memecah tahap rintangan tersebut dan trend haruslah berubah arah. Ketika gelombang pertama, penjual akan mengambil keuntungan terlebih dahulu dan apabila gelombang kedua tiba, mereka yang terlewat akan menutup kedudukan dengan kerugian. Oleh itu, kedudukan akan mula mengembang. Berikut merupakan contoh corak bagi double bottom. Seterusnya saya akan menerangkan kaedah penentuan arah aliran. Bagi pelabur yang ingin mengetahui trend pasaran semasa, boleh menggunakan kaedah penentuan arah aliran. Arah aliran adalah diasaskan oleh beberapa prinsip tertentu. Prinsip ini terdiri daripada prinsip tinggi tertinggi, rendah terendah dan rendah tertinggi. Sebagai contoh, satu aliran menaik pada jangka masa 1 minggu boleh mempunyai satu aliran menurun walaupun dalam masa sejam ia kelihatan menaik. Beberapa arah aliran adalah bermusim, manakala arah aliran lain adalah sebahagian daripada ulangan yang lebih besar. Isyarat ini jauh lebih senang ditangani berbanding yang sebelumnya. Pasaran akan terus bergerak, tidak kira dalam keadaan uptrend, downtrend ataupun sideways. Analisis arah aliran boleh dilakukan dengan menggunakan garis arah aliran dengan mengambil kira tahap harga pada sudut tertentu yang boleh menukar antara sokongan dan rintangan. Tahap-tahap harga ini
adalah kawasan terbesar di mana pasaran akan menentukan dan memberi respons sama ada terdapat bentuk kenaikan yang kuat atau melakukan penurunan. Ada pedagang akan melihat momentum sebuah harga sebagai penunjuk dan melihat kepada bentuk sesuatu candle tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan cara penggunaan indikator accumulation dan distribution di TradingView. Berikut merupakan cara penggunaan indikator accumulation dan distribution di TradingView. Yang pertama, pilih simbol FX yang menunjukkan simbol indikator dan strategi di TradingView. Yang kedua, tekan built-in dan pilih indikator accumulation dan distribution. Yang ketiga, indikator akan menunjukkan trend accumulation dan distribution selepas menekan indikator tersebut. Penggunaan indikator di TradingView adalah yang paling mudah bagi pelabur untuk menilai pasaran saham mereka berbanding platform-platform yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan kelebihan dan kelemahan bagi indikator accumulation dan distribution. Kelebihan indikator ini adalah cara penggunaannya. Kemudahan ini adalah pada tahap sederhana dan mudah. Ia juga sesuai bagi golongan pelabur baharu. Ia juga boleh digunakan pada mana-mana tempoh masa dan pasaran mata wang. Kelemahannya, tidak semua orang dapat mengenali perbezaan di carta buat pertama kalinya, terutamanya bagi golongan beginner. Kekeliruan dan tidak tahu mengenai jurang harga dan kesamaan garis harga dan petunjuk juga menghalang kaedah convergent dan divergent. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah pengiraan. Formula accumulation dan distribution mempertimbangkan jumlah aliran wang untuk jangka masa tertentu. Pengiraan boleh dilakukan dalam bentuk 3 langkah utama. Langkah pertama adalah mengira aliran mata wang berganda. Volume positif akan menghasilkan peningkatan garis accumulation dan distribution. Berikut merupakan formula untuk mencari aliran wang berganda. Bagi langkah yang kedua, untuk mencari aliran wang berganda, kita perlulah volume aliran wang perlu dikalikan dengan volume untuk tempoh tersebut. Bagi langkah yang ketiga, untuk mencari nilai AD, nilai AD sebelumnya perlulah ditambah dengan nilai semasa untuk volume aliran wang. Dengan mengetahui cara-cara pengiraan bagi indikator ini, pelabur tidak perlu pening lagi kerana hanya perlu meletakkan penunjuk pada carta mereka di platform perdagangan sahaja. Disebabkan itu, pelabur perlu mengetahui bagaimana nilai petunjuk itu dikira bagi membolehkan mereka memahami petunjuk taburan tersebut. Seterusnya adalah saya akan menerangkan indikator lain yang boleh digunakan bersama indikator accumulation dan distribution. Terdapat beberapa petunjuk lain yang boleh digunakan bersama garis accumulation dan distribution. Antaranya adalah dengan menggunakan indeks kekuatan relatif. Petunjuk lain yang dapat digunakan dengan RSAD adalah indeks kekuatan relatif untuk menilai momentum, yang dikenali sebagai RSI. RSI dikira dengan mengambil kira kenaikan keuntungan saham dan membandingkannya dengan jumlah kerugian saham ketika ini. RSI mempunyai julat nombor dari 0 sehingga 100. Ia juga seperti MFI, kegunaan utamanya ialah untuk menonjolkan keadaan overbought dan oversold. RSI paling baik digunakan bagi pelengkap alat teknikal lain untuk menganalisis keselamatan. Seterusnya, dengan menggabungkan petunjuk dan momentum, kita dapat menentukan garis AD dengan lebih tepat. Oleh kerana MFI dan RSI keduanya menyediakan medium, keduanya dapat digunakan untuk menilai momentum accumulation dan distribution tersebut. Walaupun RSI dan MFI membantu untuk mencapai posisi overbought dan oversold,
Petunjuk dan momentum juga melakukannya dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, MFI digunakan untuk mengukur aliran wang dalam jaminan sama ada wang itu positif atau negatif. RSI membandingkan besar sesuatu keuntungan saham dengan kerugian bagi tempoh tersebut. Kedua-dua alat teknikal ini tidak bertindih sehingga alat ini mampu untuk digunakan bersama dengan garis AD. Kesimpulannya, secara keseluruhan indikator accumulation dan distribution adalah petunjuk yang baik dan boleh dipercayai untuk mengira trend carta security, yang mana ia boleh digunakan bersama petunjuk dan pengayuh lain petunjuk lain antaranya MFI dan RSI untuk menyempurnakan sesuatu analisis. Ia sangat berharga dalam menentukan supply dan demand. Akan tetapi, dengan mengetahui tekanan pembelian dan penjualan sahaja, biasanya kaedah ini tidak mencukupi. Kesimpulannya, indikator ini adalah indikator yang baik, yang mana ia mampu untuk mengesahkan trend semasa dan ia sangat berkesan bagi mana-mana pelabur untuk menentukan demand dan supply bagi saham tersebut. Sekian, yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih.